Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Okey, pada malam ini kita akan buat sebelum tu, kalau kita lihat surah Al-Fatihah ya, tuan-tuan ni. Nanti kalau tuan-tuan melihat surah Al-Fatihah, apa sebenarnya yang kita nak belajar nahwu dan saraf. Jadi surah Al-Fatihah ni satu surah yang alhamdulillah lengkap. Ya, okey, tengok ni, boleh tengok ya. Mananya? Dah. Tak ada. Duduk shot sendiri je. Tuan-tuan, bila kita tengok surah Al-Fatihah ni, tidak ramai orang tahu dalam ni ada hukum nahwu. Betul tak? Hukum nahwu tu banyak. Kita dah belajar hukum nahwu, ada jar majrur, ya. Dalam ni kita nak tahu ada berapa jar majrur. Itu maksud saya. Hukum nahwu yang sesuai lah dengan ayat. Ya. Dan hukum yang kedua, mudhafun ilaih. Ada tak mudhafun ilaih dalam ni? Ada. Dan dalam ni ada tak fa'il mudhari'? Marfu' ke, mansub ke, majzum, ada tak? Ada. Ada tak na'at? Ada tak na'at? Bila kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada tak na'at situ? Ya? Ada na'at satu, na'at dua kan? Okey. Ada tak mubtada' khabar? Ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mubtada'. Lillah tu jar majrur khabar. Lillah tu dia pegang dua jawatan. Satu dia jar majrur, satu lagi jumlah dia tu jadi khabar kepada alhamdu. Jadi itu yang kita nak belajar. Ada tak maf'ulun bih? Ada tak maf'ulun bih? Ada. Iyyaka na'budu. Na'budu iyyaka. Okey, jumlah tu jadi maf'ulun bih. Okey, ada tak ataf ma'tuf? Ada? Di mana ataf dia? Ya? Waw tu ataf lah kan? Bila ada waw saja, ataf lah. Oh, itu dah kenal dah tu. Bagus dah tu. Ada tak apa tu fi'il amal? Di mana fi'il amal? Ihdina. Berapa ada fi'il amal? Macam mana bacaan dia? Itu tilawah. Allah akbar, tak faham. Nak baca nahwu. Oh, itu senang nak baca nahwu. Ihdi fi'il amar mabni ala sukun. Ingat dalam fa'il ada fa'il tak? Ada. Dan tuan-tuan kena ingat, fa'il tu ada tak, kalau ada wujuban ke, jawazan ke, itu kena belajar. Tuan Haji Makna akan masuk dalam silibus dia. Tu kena belajar ya. Lepas tu ada tak badal? Di mana badal? Jadi tuan-tuan kena faham apa beza badal, apa beza taukid, apa beza na'at man'ut, dan apa beza sifat mausuf. Keempat-empat tu semua di bawah tabi'. Ya? Jadi badal. Badal ya. Badal itu ganti. Ya, sebagai contoh, alhamdulillah. Betul tak? Segala puji bagi Allah. Allah tu siapa? Allah tu ada nama lain, jawatan lain bagi dia. Rabbi. Rabbi tu badal. Baru tahu kan? Kita kata di sini dia kata na'at. Rabbi, maaf. Rabbi na'at. Di mana badal? Teka-teka di mana badal? Sirata. Sirata badal. Mana sirata? Jalan. Jadi tuan-tuan, apa sebab badal? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Jalan yang betul jalan macam mana? Jalan yang kau beri nikmat. Jadi jalan yang ni, yang merah ni tuan-tuan, dia badal kepada jalan yang sebelum ni. Boleh? Badal.
Abadan, ya, abadan. Dan ada tak fa'il madi? Ada tak fa'il madi? Ada. An'amta. Lepas tu ada tak haraf nafi? Ada di mana? Last sekali tu kan. Sebenarnya bila kita dah belajar agak lama sikit, sudah jadi mudah. Sudah jadi mudah. Sudah jadi mudah. Okey, cuba tengok di sini. Berapa huruf jar di sini? Ada berapa semua huruf jar? Kalau kita nak tengok sekejap huruf jar. Kita semayang hari-hari ni baca ni. Lillah satu. Lagi? Bismi dua. Lillah dua. Bismi satu. Lillah satu. Lagi yang ada huruf jar. Alaihim? Alaihim kan? Dengan alaihim. Dua-dua alaihim kan? Jadi di situ 4 huruf jar. Ala. Ala bercampur dengan hum. Ya, kita nampak memang penat nak belajar ni. Tapi bila tuan-tuan dah kenal, tak ada lagi dah penat. Kita suka pula, kita teroka. Kerana saya kata dekat rakan-rakan saya, inilah yang kita bawa masuk ke kubur besok. Apa yang kita ada, kereta besar, rumah besar, almari banyak, baju banyak semua, dia tak pakai kubur, dia tinggal di rumah. Kan tak? The last question. Cuba cari dia mana naat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, 2. Rabbi, 3. Ar-Rahman Rahim, lagi 4, 5. Maliki, lagi 5. Mustaqim, ada lagi tak? 7 semua. 7 semua ya. Jadi kalau kita baca tu, kita kena ingat Al-Mustaqim tu jadi naat. Ya. Ar-Rahim jadi naat. Ar-Rahman naat pertama. Jadi naat tu, dia naat kepada siapa? Naat kepada Allah. Okey. Nah, Ar-Rahim tu naat kepada Allah juga. Ya, jadi tengok ya. Jadi ada 7 naat semua sekali. Mubtada ada satu saja, iaitu Alhamdulillah. Okey. Okey. Jadi hari ini kita nak belajar ayat Quran. Tuan-tuan kena buka ayat Quran. Kita dah buat dulu sekali dua. Okey. Quran ya. Dia panggil, kalau tajuk dia kata inilah Quran in actions. Maknanya kita baca ayat Quran, kita tengok dalam keadaan semasa. Hari ini tuan-tuan dan puan, bala besar berlaku di negara kita. Apa puncanya? Jadi kita selesai masalah malam ni. Kita masalah ni, tapi jangan tulis kat Facebook. Kita tahu punca dia siapa. Boleh tak? Okey. Boleh? Setuju? Bukan Quran. Kita masa malam ni tak cukup, kita sampai pukul 3 kita tahajud kat sini. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Muka jangan lagi. Okey. Okey, sebab-sebab berlakunya, tulis tajuk dia, sebab-sebab berlakunya bencana alam ataupun musibah. Dalam Quran dia kata musibah ada 3 sebab. Al-Quran mengatakan ada 3 sebab musibah ini berlaku kepada manusia. Kalau tuan-tuan nak bercakap, disuruh pun seronok bercakap sebab ada bukti. Yang pertama, akibat dari tangan manusia. Saya beritahu awal dulu, kaedah kita ni dia panggil kaedah functions. Function maknanya bahasa itu ada fungsi. Dan juga satu lagi kaedah notion. Notion itu bahasa ni ada idea. Ya. Seorang penulis nama dia Vino Cirio, ya, yang membuat kaedah ni, function, notion. Function tadi kita belajar mubtada khabar tu function lah. Notion dia, apa dia makna dalam mubtada khabar. Ini makna dia. Okey.
Sebab terjadi bencana ada 3 sebab. Yang pertama dia kata bencana akibat manusia. Dan ayat dia 23, surah 23 ayat 71. Ini ayat di atas ni. Tuan-tuan tulis dulu dia. Surah 23 ayat 71. Dan surah 30 ayat 41. Surah 23 tu surah Al-Mu'minun. 23. Bukan surah Al-Mu'minun. Ni 23 ni? Al-Mu'minun. Al-Rum. Okey. 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 Sebab pertama dia kata sebab manusia ingkar, sebab manusia buat kesilapan. Buktinya ayat ini. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Itu ayat dia. Tuhan kata walau dan jika diikut yang betul, kalau nak diikut betul, walawi taba'ahum, mereka ini sebenarnya telah mengikut hawa nafsu mereka. Rakus sampai hancur langit dan bumi. Mana rakus ni manusia ni. Waman fihinna, dan apa juga yang ada dalam langit dan bumi. Bal atainahum, walaupun kami datangkan kepada mereka dengan amaran. Fahum an zikrihim mu'ridun, mereka itu langsung tak peduli arahan yang telah dikeluarkan. Itu bahasa yang mudah difaham. Jadi surah 23 ayat 71. Jadi itu kalau sekiranya alam ini musnah disebabkan oleh manusia. Dan yang kedua tuan-tuan, tengok surah 30 ayat 41. Salin saja sebab kita ada beberapa ayat lagi. Takut tak sempat ya. Jadi tuan-tuan, maksudnya bila kita sudah belajar nahwu dan saraf, kita pergi kepada makna. Jadi kita tengok dalam ni ada fi'il madi, betul tak? Seperti al-haq, ittaba'a. Ada fa'il al-haqqu, boleh tak? Ada ahwa'ahum, mudhaf-mudhafun ilaih. Tapi ahwa'a itu maf'ulun bih. Betul tak? La fasadati samawat itu jumlah fi'liyah. As-samawat tu makna fa'il. Al-ardu tu ma'tuf, ataf. Okey tak? Wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim muridun. Ada mubtada, ada khabar semua. Jadi benda-benda yang kita sebut dalam Fatihah tadi sudah ada dalam ayat ni. Dalam Fatihah tu maknanya banyak ada pada ayat-ayat lain. Cuma kita kenal ke tidak? Kita kenal ke tidak? Okey, itu maksud saya. Jadi bila tuan-tuan dah kenal fa'il, dah kenal maf'ulun bih, dah kenal isim inna, kenal khabar inna, semua sekali macam mana pelik pun dia akan datang. Dia akan mari dalam buku hijau tu. Jadi bila kita baca walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard, kita akan tahu kenapa as-samawat tu bagi depan. Sebab dia jadi fa'il. Dah tahu dah tu. Kenapa al-ardu pun bagi depan juga? Maktuf. Tahu dah tu. Bal atainahum bizikrihim. Kenapa bizikrihim tu bagi bawah? Jawab majrur. Kenapa mu'ridun tu bagi depan? Dia jangan. Mu'ridun tu isim. Dia marfu' dia dengan wow, kerana dia jamak muzakkar salim. Dan kenapa dia marfu'? Mubtada ke khabar? Kalau di mubtada pun marfu', kalau khabar pun marfu'. Jadi sebenarnya tuan-tuan, itu saja yang kita nak tahu. Itu saja. Lepas tu bila kita faham itu, habislah dia. Nak pergilah. Kembali ke rahmatullah. Dah ada ilmu dah kan. Mengajar pula kalau boleh macam saya mengajar ni kan. Itu saja. Amalkan dia. Itu saja. Itu saja. Itu saja nak tahu apa, okey? Jadi tuan-tuan, tengok di sini. Kalau mengikut
notion punya idea, ayat ini Tuhan mengatakan bahawasanya manusia antara yang merosak alam. Okey. Jadi dia gunakan ayat fa'il ittaba'a. Ya. Ya. Bal tu mana dia? Mana ada bal? Oh, ni bal ni dia panggil harfu idrab. Idrab ni artinya nak menekankan lagi, bahkan. Idrab tu mana idrab? Daraba, pukul. Nak kuatkan. Jadi ini haraf-haraf yang kita tak jumpa dalam senario biasa. Tak taukid, mengkuatkan ni. Bal. Dia makan nasi, ya? Dia bukan taukid, bukan apa, tapi dia panggil idrab. Idrab. Buat contoh lebih kepada, ya? Dia, kita kata macam ni, ayat Quran ni kata dah beri nyata dah kebenaran apa semua manusia ni kan semua. Ya. Tapi dia masih lagi buat. Macam itulah kan. Kalau orang putih dia kata in additions. Ataupun apa lagi selain dari in addition, pakai tassel tu ada. Thus ataupun hence. Ya, betul tak? Kan ngajar bahasa Inggeris pula. Ya? Hans ke hence? Hans tu penyanyi tu. Hans. Kita nak. Okey, yang kedua tuan-tuan, memang sebab berlakunya bencana, memang yang kedua bencana dari Allah. Tulislah salin. Yang kedua bencana dari Allah. Memang betul-betul bencana, manusia baik, tapi bencana dari Allah. Ya, disebabkan ujian dan peringatan dari Allah. Ini yang kedua, bencana dari Allah. Ya. Okey, tuan-tuan tengok faktor yang kedua ni, surah dia surah 7 ayat 94 hingga 96 dan surah 2 ayat 155 dan surah 48 ayat 6. Ya, surah 7 ayat 94 hingga 96, surah 2 ayat 155 dan surah 48 ayat 6. Jadi kita tengok, kalau kita nak bercakap tentang sebab-sebab bencana, gunalah ayat ni. Ya, kita tengok yang paling mudah sekali, surah yang kedua. Surah yang kedua ayat 155. Ya, surah yang kedua ayat 155. 1. Okey ni, betul-betul ni. Okey, betul tak? Okey. Ni tengok ni, Tuhan kata walana buluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kita sering dengar ayat ni, ya. Ayat ini menunjukkan bahawasanya bencana itu datang kerana memang bala dari Allah untuk nak menguji kita. Ya, bala dari Allah. Dan kami akan uji mereka, kamu, dengan sedikit ketakutan dan kelaparan serta kekurangan harta dan nyawa serta buah-buah. Wabasyiris sabirin. Orang-orang yang sabar itu akan gembira. Gembiralah orang-orang yang, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Yang sabar tadi, dia tak kisah banyak mana pun dia hilang, tapi dia sabar. Dia orang beriman. Tuan uji dia, nak tengok iman dia macam mana kan. Tuan-tuan dan puan, ada tak mengalami kerugian? Banyak tak dalam hidup? Ya, banyak kan? Kita tak sedar kan? Tapi hanya orang beriman yang akan menerima kerugian itu dengan kebaikan. Banyak juga orang buat roti tak jadi, betul tak? Tengah buat roti, banjir habis roti kan. Itu sikit je. Betul tak? Ada sahabat tu baru beli kereta Mercedes, dia tak nampak air, langgar air, habis masuk kereta overhaul, baru Mercedes tak sampai sebulan. Itu ujian tu. Baik beli kancing masuk air dia naik.
Dia naik kancil. Bagus. Kita tarik je lah. Jangan pergi masuk parit. Tu. Kancil. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan puan, sebab terjadinya bencana disebabkan oleh qadar Allah. Manusia tak salah langsung. Yang ketiga disebabkan qadar Allah. Qadar Allah kepada alam. Bila qadar Allah kepada alam ini, Allah nak bagi sesuatu kepada makhluk alam. Tetapi hanya orang beriman yang sedar kenapa ini berlaku. Salah tak, apa tak, Tuhan bagi juga banjir besar. Semua orang baik-baik. Kadang-kadang tempat tu tak ada apa-apa pun. Tuhan bagi keri kontang. Tak ada apa-apa, tak ada makhluk. Tapi kenapa Tuhan bagi dia? Kita tak tahu. Sebenarnya ada makhluk yang mendapat faedah. Hanya orang beriman saja yang menerima keredaan. Okey, sila buka surah 25 ayat 2. Ya, rakan-rakan pelajar YouTube, sila buka surah 25 ayat 2 ya. Sama-sama tengok Okey, tuan-tuan, tengok ni ya, ayat 2. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhiz walada wa lam yakul syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Tuan-tuan. Ya. Tuhan kata dia yang lahu baginya mulku, apa nama mulku? Kerajaan. As-samawati wal ardi. Allah adalah kerajaan langit dan bumi. Walam yattakhiz walada, dan tidak mengambil, tidak beranak. Walam yakul lahu syarik, dan tidak adalah dia baginya syarikat, mana tak ada sekutu. Fil mulki, di dalam pemerintahan dunia. Wa khalaqa, dan dia mencipta kulla syai'in faqaddarahu, maka ditentukannya takdira, sebetul-betulnya. Saya nak tanya satu soalan ni, takut tuan-tuan lupa. Takdira ni isim ke tidak? Isim ke tidak? Isim bagi atas, bagi bawah? Bagi atas. Tengok sama tak dengan fi'il dia qaddara? Jadi kalau isim sama dengan fi'il qaddara, jadi maf'ul apa? Maf'ul? Tengok tu, mutlak. Nampak tak mutlak tu? Maknanya isim dia datang dari fi'il yang sama, root yang sama. Qaddara yuqaddiru taqdira. Itu senang saja nak kenal maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ni maf'ul yang sebetul-betulnya. Maka dia telah mengkadarkannya sebetul-betulnya. Janganlah kata setakdir-takdirnya. Kalau tuan-tuan orang awam macam ni, boleh tahu maf'ul mutlak dengan baik, tahu maf'ul ma'ah, tahu maf'ul li ajli. Okey, tengok. Dia kata wa khalaqa kulla syai'in, dan dia telah menjadikan setiap sesuatu faqaddarahu taqdira, maka dia telah qaddara ni menyukat. Qaddara ni maknanya menyukat, sukat, measure. Taqdira sebaik-baiknya. Measure-nya tu, measurement ni, measure, dia tahu tempat ni banyak mana hujan. Jelebu dia tak bagi hujan banyak. Jelebu kering kan? Kuala Pilah ada hujan sebab bukit besar. Okey. Tempat dia bagi. Maknanya macam baru ni banjir besar baru ni. Senang ceritalah. Kenapa beri banjir besar sedangkan air banyak? Itu nak bagi dosa, hapuskan dosa orang sana. Betul tak? Ini dosa tu. Sebab banyak dia tak ada kokok. Bukan kukuk tu ayam. Dia kokok tanah. Dia kokok dengan berdosa di tanah. Habis. Bukit buka tu habis. Apa sebab boleh buat macam tu? Sebab rasuah. Pegawai yang menerima rasuah itulah yang melindungi mereka-mereka ni semua. Tuan-tuan, wa khalaqa kulla syai'in. Khalaqa tu fi'il madi, betul tak? Bila kita kata fi'il, itu ayat fi'il, betul tak? Ayat fi'il. Bila ayat fi'il, dalam tu ada fa'il, betul tak? Bila ada fa'il, okey, selepas tu mesti ada isim baris atas. Ada tak isim baris atas? Kulla. Okey. Kulla tu dia jadi maf'ulun bi. Syai'in tu tanwin kan? Isim baris bawah. Kenapa dia baris bawah? Sebab dia jadi mudhafun ilaih. Jadi mesti ingat tuan-tuan,
Bila ada in other way round, bila ada isim baris bawah, kita mesti ingat sebelum tu juga mestilah isim. Bila ada huruf jar, selepas tu mestilah isim. Faqaddarahu taqdira. Okay, fa ni dia kata fa ataf. Fa ataf. Qaddara fa'il madi, faqaddarahu fa'il madi. Hu tu jadi maf'ulun bih, maka dia telah menyukatnya dengan sebetul-betul sukatan. Macam saya katakan tadi, dia beri air, beri hujan, beri panas sesuai dengan tempat tu. Jadi kita tak boleh mengeluh. Kita tak boleh mengeluh. Baru ni sahabat saya balik dari Kelantan, dia kata tengok pada keadaan Kelantan tu ambil masa at least tahun untuk pulih. Okey. Okey, seterusnya habis dah? Habis dah ya? Habis dah. Okey. Jadi bila tengok ayat tadi, ada fa'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih, ada maf'ul mutlaq. Yang kita belajar selama ni semua ada tak? Semua ada kan. Tuan-tuan, orang baru jangan risau. Ya, orang baru jangan risau. InsyaAllah dapat. Okey. Yang pertama sekali, ada 4 jenis bencana. Tajuk yang 2. Ada tadi sebab bencana. Sebab bencana ada 3. Kemudian jenis-jenis bencana ada 4. Ada 4. Tuan-tuan salin ni ada 4. Okey. Yang pertama, bencana sebagai ujian Allah. Bencana sebagai ujian Allah diberi kepada orang-orang yang memang baik, orang-orang beriman, orang yang berbuat baik, ya, yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan malapetaka dan bencana, ya, bertujuan untuk menguji istiqamah orang-orang ini, ya, sama ada kuat atau sebaliknya. Sebab tu ramai orang beriman, orang yang baik-baik ni Allah Ta'ala uji dia kan. Uji dengan anak, uji dengan macam-macam ujian lah kan. Tutup guru kena uji sakit kan, macam-macam ujian lah. Uji dengan kebakaran rumah. Kenapalah rumah terbakar? Dia tu tok guru yang baik. Kenapa? Kalau kita sendiri tak pernah buat jahat, buat baik saja apa semua, Tuhan uji kita. Anak mati 4 orang serentak, Tuhan uji. Biasa kan? Dia tu orang baik, memang baik. Kenapa Tuhan bagi ujian? Ini ujian pertama. Untuk nak melihat dia istiqamah atau tidak. Ya, jadi kita tengok ayat Quran yang ada mengatakan tentang ujian pertama ini. Sila buka surah 29. Surah 29. Ayat, cepat tanya. 2 hingga 3. Hingga 3. 2 hingga 3. Ayat 29. Surah 29. Ayat Al-Ankabut ya? Bagus doktor. Al-Ankabut. Apa nak Al-Ankabut? Laba-laba ya. Okay. Ya, muka surat saya tak tahu. Di sini saya tak nampak muka surat dia. Ya. Ayat 2 hingga 3. Ayat 2 hingga 3. Okey. Walaqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia sangka mereka ditinggalkan? Mereka berkata kami beriman, tapi wahum la yuftanun. Apa dia benda yuftanun di situ? Mereka tidak, ya? Mereka tidak diuji. Mereka sangka mereka dibiarkan, ya, sedangkan mereka ni beriman dan mereka tidak diuji. Ada juga orang macam ni, baik aja baik. Ya, bila baik, kenapa aku ni tak ada ujian langsung? Dah 20 tahun dah, anak cucu 4 orang tak ada ujian langsung, demam tak ada, apa tak ada. Dia tanya pula Tuhan. Betul tak? Jadi ini bukan ayat
yang Nabi cakap, ini Tuhan cakap. Ada orang yang terlalu baik, Dr. Sahab, terlalu baik tapi tak terima ujian, dia mengadu kepada Allah, kenapa ni Allah tak nak? Ingat tak aku ni? Kena tak aku ni? Langsung tak ada ujian ni. Orang sini bersilih ganti ujian, kenapa aku tak ada? Jadi ini bukti menandakan bahawa ujian pertama itu untuk orang beriman. Untuk orang beriman. Ya, tuan-tuan ya. Okey. Itu ayat yang pertama ya. Kita tengok. Tuan-tuan salin tak ayat ni? Kita tengok surah 21 ayat 35. Surah 21 ayat 35. Kalau dah tak ada ujian, minta pula. Surah Al-Anbiya ayat 35 ya. Ayat 35. Surah Al-Anbiya ayat 35. Ayat 35 ya. Okey. Ayat 35. Maknanya ayat ini berkaitan dengan bencana ini sebagai ujian. Orang ni baik tapi Tuhan bagi bencana. Tuhan kata kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin yang bernyawa, yang hidup, za'iqah. Za'iqah tu maknanya merasa mati. Kenapa al-mauti bagi bawah? Mudah pun ilih. Za'iqatul mudah. Kenapa kullu tu bagi depan? Mubtada. Kenapa syair bagi bawah? Memanglah isim. Tapi kenapa bagi bawah? Jangan nanti bila saya kenapa bagi bawah, dia pun baca kullu nafsin. Bukan. Nafsin bagi bawah tu kita tahu dia tu mudhafun ilaih. Tengok tak? Ada tak keluar benda lain bila kita analisa ayat? Mubtada, khabar, mudhafun ilaih, badal, na'at. Ada tak perkara-perkara yang pelik-pelik keluar? Ada tak? Tak ada. Tak ada keluar pulut hitam, tak ada keluar apa, tak ada. Keluar itu je. Mubtada, khabar, jar majrur, na'at, badal. Itu je keluar. Jadi itu yang kita rasa susah. Setiap nyawa akan disinggah oleh kematian. Itu bahasa yang sedap kita baca. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi, dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Fitnatan, cubaan. Nanti kita panggil cubaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami sebenarnya kamu datang. Jangan takut. Kalau diuji tak ada dosa pun jangan takut. Bila banjir datang, orang-orang alim pun kena. Bukan kerana dosa dia, sebab ini adalah di bawah bencana itu sebagai ujian. Jangan pula kata dia, aku semayang bang tak tinggal, tak sepatutnya bala bencana kena aku, tak boleh. Bila bala bencana kena, semua yang akan datang. Okey. Sekarang kita pergi kepada yang kedua, bencana sebagai peringatan. Okey, bencana sebagai peringatan. Okey, yang kedua, orang yang beriman yang telah melakukan kesalahan akan ditimpa bencana untuk menyedarkan mereka. Orang-orang yang beriman yang melakukan kesalahan dan dosa akan ditimpa malapetaka atau musibah untuk diberi amaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka bertobat dan mereka berputus asa, ya, supaya mereka bertobat, tidak akan melakukan dosa itu lagi. Kita lihat surah 41 ayat 49 iaitu surah Fussilat. Ayat 49 ya. Fussilat. Surah 41 ayat 49. Jadi ya, orang yang beriman yang telah melakukan kesalahan akan diperingatkan. 69 ya. Walain adzaknahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu layakulanna hadza li wa ma azunnu as-sa'a qa'imatan walain ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lil husna falunabbi anna alladhina kafaru bima 'amilu wa lanudhiqannahum min 'adzabin
azabin ghaliz. Kita tengok ayat yang kedua. Ayat ni susah sikit. Ayat kedua surah 3. Ayat kedua surah 3 surah Al-Imran. Tapi tanda lah ya. Ayat 135. 135. Okey. 135. Ini mudah sikit. Ini jelas. Ini banyak sebenarnya ayat yang menceritakan tentang kategori kedua ni. Bencana yang menimpa kepada golongan kedua ni. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Walladzina. Dan orang-orang yang idza fa'alu fahishatan. Ya, apabila mengerjakan perbuatan keji. Au zalamu anfusahum. Atau menzalimi diri mereka. Zakarullah. Zakaru. Mereka ingat. Segera akan Allah. Fastaghfaru. Fastaghfaru. Maka mereka memohon keampunan. Li dhunubihim. Bagi dosa mereka. Wa man yaghfiru dhunub. Dan siapa yang boleh mengampunkan dosa-dosa? Illallah. Siapa lagi yang boleh mengampun dosa manusia melainkan Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak lagi meneruskan apa yang mereka buat. Wahum ya'lamun. Mereka mengetahui. Ini tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka bertaubat, mereka insaf dan mereka sedar. Ya, mereka insaf dan mereka sedar bahawasanya mereka telah melakukan kesalahan. Okey. Okey. Saya juga ada masukkan tadi peringkat-peringkat dosa. Tuan Haji ada bukan tak? Sebab ini kita serangkai dengan kuliah pada malam ni. Okay, peringkat-peringkat dosa. Dosa manusia ada 4 peringkat. Siapa yang melakukan dosa pertama, kalau dia tak bertaubat, dia ada kemungkinan masuk kedua. Kalau kedua dia tak bertaubat juga, dia masuk ketiga. Kalau ketiga tak bertaubat juga, memang dia bangga dengan dosa yang dia buat. Itu peringkat keempat. Inilah orang-orang yang peringkat ini peringkat yang dikatakan aku minum arak pun tak mabuk pun. Kan? Buat apa tak kisah pun. Tak ada pun dapat apa-apa dari Allah. Itu takabur tak? Itu peringkat itu tahap keempat. Ya, tuan-tuan istidraj ya. Jangan tuan-tuan ya. Kita minta jauh pada Allah. Okey, yang ketiga ada lagi. Yang ketiga bencana sebagai azab. Okey, terima kasih. Okey. Nanti saya baca kejap ya. Pelaku-pelaku dosa ni ada 4 tahap. Tahap pertama, pelaku dosa lambat menyesali perbuatannya, lambat bertobat. Dia tahu dia buat salah, tapi dia lambat bertobat. Ya, melewat-lewatkan taubat dia. Ya, peringkat ini adalah peringkat awal orang berdosa. Baru-baru belajar nak berdosa. Baru kita kata apa? Ni junior lah. Junior lah. Orang berdosa ni jangan ingat dosa mak bapak tu saja, jangan. Mengurangkan timbangan dosa juga. Dosa besar, lagi besar dosa. Orang buat makanan ni berdosa banyak. Kalau kotor, betul tak? Berdosa. Tengok restoran kat rumah saya tu. Mana lagi boleh buka? Tutup. Saya maju tutup. Tutup restoran tu. Dia sampai pukul 3 pagi tutup. Okey. Okey, yang kedua, pelaku dosa ni tahap kedua. Tuan-tuan Ini bukan untuk kita, just untuk baca saja. Tahap kedua, pelaku dosa tidak merasa apa-apa di atas dosa yang dia buat. Tak rasa apa. Dia maki mak ayah pun tak kisah. Ya, tak ada masalah apa benda.
Ya, tak ada apa-apa. Peringkat ini amat bahaya. Kerana peringkat ini akan membawa kepada musnah dan rosak iman si pelaku. Yang kedua tu, dia tak rasa apa-apa. Dia duk menipu hari-hari tak rasa apa-apa. Ya, apa-apa jelah dosa. Dosa-dosa kecil kalau tak diampunkan jadi besar kalau tak diminta ampun. Ya, okay. Tahap ketiga, pelaku merasa bangga. Bangga dia sebab dia boleh buat. Orang lain tak peduli, tak kisah. Bebas melakukan dosa. Tanpa sedikit pun merasa malu dan insaf serta kesal. Ya. Malah mereka ni bangga, bongkak, riak. Ucapannya akan membawa kepada murtad. Umpamanya dia kata, aku minum arak ni biasa je, macam main Nescafe je. Ya tak? Ya? Tak mabuk pun. Kenapa nak risau sangat? Tak mabuk pun. Itu sebahagian ucapan mereka ni. Mereka ini akan sampai ke tahap keempat tanpa mereka sedar. Tahap 4, okey. Tahap ini pelaku merasa bangga dengan perbuatan dosanya dan memandang hina atas kebajikan dan kebaikan yang orang lain buat. Apa yang orang buat baik, tak ada benda bagi dia. Tak kabur tak? Tahap ini mula mencabar Al-Quran. Ini yang berlaku sekarang ni. Cabar Al-Quran, cabar hadis semua sekali kan. Cabar hadis, cabar sunnah. Kerana sifat sombong mereka sudah menguasai diri. Yang saya kata, na'udzubillah, kita minta lindung kepada Allah. Ya, itu dia tadi. Terima kasih. Okay. Jadi tuan-tuan, kita kembali balik kepada dosa yang ketiga. Bukan dosa, bencana yang ketiga. Sebab tajuk ni berkaitan. Okay. Bencana yang ketiga adalah azab Allah. Bencana sebagai azab. Bukan sebagai peringatan, sebagai azab. Azab Allah kepada tempat itu, kepada kawasan itu, kepada negeri itu. Dalam sejarah banyak negeri yang telah dihapuskan oleh Allah SWT. Ya, zaman-zaman nabi-nabi sebelum tu. Okey. Jadi tujuan azab ini Allah turunkan kerana Allah ingin mengganti generasi baru memerintah tempat tu. Kerana tu generasi lama dah tak apa tu? Tak sesuai lagi, tak layak untuk memerintah. Jadi dia musnahkan habis bencana di tempat itu untuk supaya orang baru ambil alih. Ini dalam Quran ada mengatakan. So kita lihat. Okey. Bila tiba je bencana, ramai yang mati. Bencana yang ketiga ni, ramai yang mati, hancur, musnah, dan sebahagiannya hidup. Jadi mereka inilah yang akan mengambil alih tugas sebagai pemimpin baru. Tengok Allah Ta'ala punya kuasa. Tak tahulah, mungkin itu kita kena fikirlah tu. Ada kena-mengena tak dengan tiga yang di atas ni, yang kita baca ni? Okey, tuan-tuan. Tuan nak ganti kan? Tuan-tuan. Okey. So kita buka surah 14 ayat 19. Ya, rakan-rakan pelajar YouTube, sila buka surah 14. Surah 14 surah Ibrahim. Ayat 19. Ayat 19 ya. Okey, 19. Dah jumpa semua? Tuan-tuan bila jumpa tu, tuan tengok ya. Nanti kita tidak boleh lihat semua unsur nahwu dalam tu. Kita lihat mana-mana yang saya fikir sesuai lah. Kalau nak lihat semua nanti tak cukup. Dalam tu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara.
annallaha khalaqas samawati wal ard bil haqq. Okey. In yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Makna dia alam tara. Adakah itu istifham ya? Lam tara, tidak engkau lihat. Ta tu ya, tara, tidak engkau lihat. Annallah, kuat-kuat sikit biar orang lain dengar. Khalaqa as-samawati wal arda bil haqq, dengan benar. Kau tak nampak ke Allah Ta'ala yang sebenarnya menjadikan langit? Saya nak tanya, kenapa bil haqq itu bagi bawah? Jar majrur. Sampai lain kali saya tak tanya lagi jar majrur. Okey, boleh? Kenapa al-arda tu bagi atas? Bukan. Dia jadi maktuf. Kenapa as-samawati itu bagi bawah? Dia mansub. Tapi tanda dia kasrah sebab dia jamak muannas salim. Lama-lama muannas salim ni tak main lagi dah sebab dah dalam kepala. Okey? Boleh tak? Sekarang jar majrur jangan main lagi ya. Tuan Ji? Orang baru akan jadi lama dah. Jangan pula dah 4 tahun dengan ustaz. Ustaz boleh tanya sikit, apakah ustaz sebut jar majrur tu apa dia? 4 tahun. Okey, in okey. In yasha, jika dia nak, siapa dia? Allah. In tu haraf jazam. Dia menjazamkan dua fi'il. Jika dia nak, sebab tu dia mati. In yasha. Jika dia nak, yuzhib. Dia nak, dia boleh hilangkan kamu, musnahkan kamu. Yuzhib itu makna melarikan kamu. Wayati, dan membawa. Bi khalqin jadid, dengan orang-orang baru, dengan orang baru, makhluk baru. Jadi ini ayat yang menjadi bukti bahawasanya ada bencana yang menimpa manusia ini kerana manusia lama sudah tidak relevan lagi. Ya? Dulu relevan kan? Sekarang ni tak ada lagi dah main relevan. Tak relevan lagi. Ya, jadi tuan-tuan ambil iktibarlah. Okey. Jadi kita kata alam tara, lam tu haraf jazam. Boleh? Pernah dengar tak Tuan Haji makna dah ajar belum haraf jazam? Haraf jazam ni untuk isim ke untuk haraf? Untuk fi'il mudhari'. Itu cara tanya tu salah. Dan fi'il mudhari' ini mesti mati. Betul tak? Jadi tara ni dia punya mati dia tidak nampak. Buang huruf ilat. Sampai satu masa bila huruf ilat ni tak, kita tak main lagi. Kita main yang atas-atas je. Cik Jari jangan risau ya. Nanti kita ada pembantu, jangan risau Jari. Risau. Nanti saya punya modul A to Z InsyaAllah akan siap untuk orang-orang baru belajar. Jadi A to Z tu kita lancar di atas kapal. Hari Ahad ni. Naik kapal. Dan kit satu lagi tu kita lancar di depan Kaabah. InsyaAllah. Jadi siaplah duit RM20. Ya. Kit satu lagi. Jadi ada 3 kit sekarang. Ya. Kit ni bukan kanak-kanak, kit alat. Okay. Macam ustaz nak resmi anak dia pula tu. Okey tuan-tuan. Hari ni kita sedang belajar. Setelah kita semua mahir nahwu dan saraf, kita akan melihat aspek notion dalam ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak notion dia. Antaranya kita belajar hari ini tentang punca bencana dan juga bagaimana bencana itu turun kepada manusia, apa sebab-sebabnya. Jadi di sini ada beberapa ayat yang Allah Taala gunakan. Okey. Nah, jadi bila kita berehat sekejap minum-minum. Okey. Okey. Yang keempat, bencana sebagai siksaan Allah. Ini yang kita takut tuan-tuan.
Allah memang nak menyeksa betul. Allah seksa kalau kita tak kembali juga. Allah tak mahu kita. Ya, bencana yang keempat ni kalau turun juga kepada kita dan kita tak insaf juga, Allah memang tak mahu. Kubur kata pun tak mau masuk. Tak mau terima kita dalam kubur dia. Jangan takut, jangan main-main tu. Siapa dia? Orang macam mana yang terima azab ni? Ancaman ini diturunkan kepada umat manusia yang tersangat derhaka kepada Allah dan melakukan kerosakan di muka bumi ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala masih menyayangi mereka, ya, dengan memberi mereka ujian yang melampau. Melampau tu maknanya ujian yang tersangat-sangat, habis sampai di rumah beruki apa semua, melampau-lampau lah. Tuan just imagine, tengah-tengah duduk diam, orang panggil pindah, tiba-tiba balik ke rumah tengok tapak rumah berpindah. Melampau tak? Nampak kan? Melampau tu bukan melampau batas, maknanya teruk. Ujian tu teruk sangat. Teruk. Jadi agar mereka ini kembali kepada jalan yang benar. Ya, jadi kita nak tahu apa pula dosa-dosa orang ni sampai begitu sekali Tuhan beri. Dia ni tak ada siapa, bukan banyak sangat dosa. Kenapa dia ni begitu sekali? Bila ujian itu diturunkan kepada orang yang berdosa, orang yang tak berdosa pun sama kena. Mesti ingat. Ya. Jadi kita cuba kita lihat ayat surah 4 ayat 131 134. Tuan-tuan ni saling betul-betul nota ni ya. Sebab kita ada 75 notion semua sekali. This is the second notion. The first notion was kita bagi dulu tentang Yahudi. Ingat tak? Bagaimana Yahudi Allah Ta'ala dah sebut dah dulu awal lagi 1400 tahun. Allah dah sebut dalam Quran. Orang Yahudi ni dia tidak akan terima kita kalau kita tak ikut dia. Ingat tak? Walan tarda angkal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi sama sekali dia tidak akan terima kita kalau kita tak ikut mereka. Jadi apa jadi kepada orang Islam hari ini? Habis dikuasai oleh Yahudi. Betul tak? Habis orang Yahudi kuasa kita. Habis. Ya, Jadi surah An-Nisa ya? Ayat 131 please. 131 to 134. 3 ayat semua sekali. An-Nisa ya? Okey. Okey, kita terjemah. Ini ayat ini level 3. Saya percaya anda semua boleh terjemah. Okey, bersama dengan saya. Wow. Lillahi ma. Apa yang ada ya? Fis samawati. Wa ma. Dan apa yang fil ardi. Di bumi. Bagi Allah, apa yang ada di langit dan di bumi itu Allah kontrol. Walaqad ingat walaqad ni macam inna juga power dia. Tetapi inna tu kepada isim, ini kepada fi'il madi. Dan sesungguhnya wasaina. Kami telah wasiatkan. Kami telah ingatkan, kami telah pesankan. Allazina utul kitab min qablikum, allazina kepada orang-orang yang utul kitab, yang dikurniakan kitab, min qablikum, daripada sebelum kamu, wa iyyakum, dan kepada kamu juga kitab ini. Ini taqullah. Jadi nak kata supaya bertakwa ataupun bertakwalah kamu, tengok A ni apa benda. A tu maknanya harus bertafsir untuk menjelaskan. Mana dia pesan kepada orang-orang yang dapat kitab ni supaya bertakwa kepada Allah. Dia pesan apa? Supaya bertakwa kepada Allah. Itu pesanan dia adalah takwa kepada Allah. Wa in takfuru. Dan jika kamu semua ingkar, fa inna lillah. Kalau kamu ingkar, maka Allah itu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kalau kamu ingkar juga, Allah kata dia ada senjata. Senjata dia di langit dan di
Bumi. Di langit ada hujan, di bumi ada air. Ya, wa kana Allahu ghaniyan hamida. Sesungguhnya Allah itu Maha kaya, Maha terpuji. Maksudnya Allah itu boleh buat segala-galanya. Dan kalau Allah tak buat, maknanya kamu memuji Allah. Baiknya Allah. Ya, turun air banjir, besok ada kering. Jadi kalau tidak turunnya banjir, besok habis tenggelam. Tak? Jadi oleh sebab itu, Nabi kata manusia ni ada 3 sahabat. Ada tak ada ni Sabi? Ada. Sahabat pertama, rumput. Rumput ini sahabat manusia, yang manusia tidak boleh abai. Termasuklah pokok kayu yang menjalai untuk beri makanan kepada kita, macam buah petola, sayur-sayuran, ya, timun, tebikai, dan juga pokok-pokok yang separuh besar seperti mangga, manggis, ya, dan pokok-pokok yang sangat besar seperti pokok balak. Pokok balak yang mana balak itu digunakan untuk buat pintu rumah kita. Jadi itu yang pertama. Kita kena jaga mereka ini sebab mereka ada hak untuk hidup. Kita tak boleh tebang habis-habis. Kalau sekadar nak buat pintu sekeping 2 tu, ambil je lah kan. Ini habis. Ya? Tu orang ramai tak cukup. Kena buat pintu plastik. Okay. Yang kedua, Tuhan kata, aku jadikan manusia ni, apa dia? Rumput rampai, air. Air ni teman yang kedua manusia. Manusia harus bersekutu dengan air dan juga dengan rumput. Ya, kerana tanpa air manusia tidak boleh hidup. Jadi air ni duduk dalam badan manusia lebih daripada 50%, betul tak? 70. Oh, banyak Oh, 3/4. Maknanya kalau saya ni, kalau disardinkan, kecil lah tinggal. Ya tak? 70 banyak tu. Patut berat rasa. Air, tengok. Manusia boleh padam api, tapi manusia tak boleh padam air. Air dari segi makhluk antara api dengan air lah yang banyak mematikan manusia dalam sejarah dunia. Termasuklah taupan dan sebagainya kan. Okey, ingat tu. Dan sahabat manusia yang ketiga ialah angin. Angin. Kerana air tak akan bergolak kalau angin tak ada. Bukan api, angin. Angin. Jadi manusia kena jaga 3 ni. Sebab itu bila berlaku banjir besar baru ni, 3 benda ni bekerja. Pokok kayu tak boleh menapis hujan, tak boleh menahan hujan. Tuan-tuan tahu tak, satu pokok yang besar tu dia boleh menyimpan 400 liter air di bawah dia. Tuan tengok ni, bila rumput rampai, kalau saya dulu masa jadi pengetua dulu, bila hujan turun seronok je kerana meresap dalam rumput tu. Cuba kalau padam tu simen, apa jadi? Habis. Okey. Yang kedua, tuan-tuan tengok, bila angin keluar, tengok dia akan mengeluarkan habisi daripada kerak tanah tu sampai ke mantle tu, bawah sekali tu. Dia boleh keluarkan. Bila dia keluarkan, itulah yang selut-selut ni habis kena kita ni. Banjir ni banjir selut. Selut mana tanah hitam, kotor, ada rakan kita bawa balik. Selut tu kena baju ni kotor, tak boleh basuh. Bila baju kena ni, buang, tak boleh pakai lagi dah. Selut. Ya, begitu juga dengan angin. Angin jangan main-main. Kerana angin ni dia memainkan peranan supaya mengeluarkan habis lahar-lahar yang ada dalam bukit tu. Tahu-tahu dalam bukit tu banyak gunung berapi je. Kan? Okey. Okey. Sekarang ni kita jangan tengok nahu lagi. Kita rasa dah boleh sangat dah nahu ni. Okey, kita lihat lagi satu ayat. Ayat 134. Ayat 134. Okey. Ya. Betul. Jadi kita tengok ayat 134. Man kana yuridu thawabad dunya, man kana yuridu, mau, ingin, thawaba, pahala.
Cara saya buat macam ni, ini macam saya belajar di England. Bila profesor saya kata eja, dia sebut man, siapa. Jadi itu yang boleh kita lekat ayat-ayat ni. Jadi kalau siapa yang tak jawab siapa, tak lekatlah dia. Man, baru jawab. Kana, yuridu, dia kehendaki. Jadi orang-orang baru ni dia akan ikut. Ya tak? Sawaba, ad-dunya, dunia. Fa indallah sawabud dunya wal akhirah. Tengok siapa yang nak dunia, dia bagi dua sekali. Dunia dan akhirat. Wa kana Allah sami'an basira. Kenapa dia kata sami'an? Dia tak kata yang lain. Haliman karimah. Sami'an ni Allah mendengar rintihan manusia. Allah melihat apa yang berlaku. Jadi dia berilah apa yang manusia kekurangan. Maknanya itulah dia ayat yang membuktikan bahawasanya Allah sayang kepada kita dengan membalas dosa kita. Kalau tidak, nanti kita tak terbalas dosa di akhirat tu. Di akhirat tu gerun sangat-sangat. Nak balik ke dunia tak boleh dah. Sebab dah mati kan. Okey. Supaya manusia kembali kepada jalan yang benar. Cuba lihat surah 7 ayat 94. Surah Al-A'raf ayat 94. Okey, dah jumpa dah? Okey. Tuan-tuan. Saya rasa kalau kita baca macam ni memang boleh lah. Ini ayat ni level 3 dalam surah Al-A'raf ni. Ayat level 3, ada dua level lagi. Kalau ayat level 3 ni tuan-tuan boleh baguslah. Wa ma dan tidak. Tu arsalna, dan tidak kami utuskan fi qaryatin. Translate betul tu. Qaryatin tu a village. Tidak kami turun kepada sesuatu kampung. Sebab itu dalam bentuk nakirah. Nakirah tu kita kata apa? Indefinite. Min nabiyyin. Daripada nabi-nabi mana pun. Illa akhazna ahlaha, melainkan kami timpa ahli-ahlinya bil baksa, sangsara, kesempitan, wadarra, dan penderitaan. Kenapa? Supaya la'allahum yadarra'un, supaya mereka yadarra'un, kembali kepada Allah, rendah diri kepada Allah. Itulah maknanya bencana yang diturun kepada orang yang memang Allah Ta'ala nak uji dia dengan kesaksian supaya mereka kembali kepada Allah. Kita tengok lagi surah 30 ayat 41. Surah ni catatlah surah 30 ayat 41. Surah Rum ayat 41. Ayat 41 Ayat 40. Okey. Ini ayat yang biasa kita dengar. Okey. Dah jumpa semua? Belum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat yang menunjukkan bahawasanya Allah menurunkan bala disebabkan dosa manusia. Zahra telah jelas, telah zahir, telah berlaku al-fasad, kerosakan fil barri wal bahri, dan lautan, bima, dengan apa kasabat, kelakuan yang telah dilakukan aidin nas,
berlaku kerosakan dengan sebab angkara manusia. Liyuziquhum ba'dallazi amilu. Supaya yuziqa, merasa, supaya mereka merasa ba'dallazi amilu, sebahagian apa yang mereka telah buat. Maknanya kerosakan di laut dan di bumi ini yang dilakukan oleh manusia ini, ya, adalah balasan dari Allah supaya mereka rasa bahawasanya apa yang mereka buat selama ini tak betul. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Jadi bala mencani ini tujuannya agar kembali kepada Allah. Buktinya ayat ini dengan ayat tadi, ya, ayat ini dengan ayat tadi, Tuhan timpa malapetaka bukan untuk seksa, tapi untuk mereka kembali kepada Allah. Pernah tak kita dengar orang yang hidup sangsara tapi lama-lama jadi kaya raya? Biasa kan? Senang, ramai. Dia mendapat kesenangan daripada kesusahan dan sebaliknya. Okey, biasa kita dengar. Okey, jadi hari ni, malam ni kita belajar tentang sebab-sebab berlaku bencana, dan dua kita analisa ya kenapa berlaku bencana. Ya, sebab berlaku bencana ada 3, dan apa tu punca bencana ada 4. InsyaAllah kita berhenti setakat ini. Ya, pukul 10 dah. Ya, saya harap tuan-tuan puan sabar. InsyaAllah sabar. Cuma kalau boleh Tuan Haji Makno tekankan sikit pembentukan fi'il madi, mudhari' dan amal dan cara baca dia. Ya, ingat fi'il madi baca dia mabni ala, ya. Fi'il mudhari' yang campur dengan nun saja adalah mabni. Ingat, kita nak mengenali fi'il mudhari' ada 4 cara. Yang pertama, depan dia tu ada ya. Okey? Seperti yazhabu. Okay. Ya. Yang kedua ada ta, seperti tahzabu. Ya. Itu 2 saja yang besar. Yang lain satu-satu. Yang ketiga ada alif, seperti azhabu. Yang keempat ada nun, seperti nazhabu. Jadi ya dengan ta ni paling banyak. Ya dengan ta ni dia mengambil 12. Ya, 12. Ya dengan ta ni mengambil 12. Yang bila saya drill fi'il mudhari', ramai orang dia rasa macam berat. Tapi sebenarnya bagi saya langsung tak berat pun. Ya, jadi kalau boleh Tuan Haji saya ambil masa seminit je. Okey, tuan-tuan, tengok ni. Ni ya. Ya, kan. Zahaba, ingat Zahaba. Zahaba. Yaz habu. Ini fi'il mudhari' kan? Yazhabu. Lepas tu izhab. Ini fi'il amar. Ini fi'il amar. Ini fi'il mudhari'. Ini fi'il madi. Ni. Tuan Haji Makno, ya. Saya apa tu just ingatan baliklah. Ini bacaan dia fi'il madi mabni alal fathi. Betul tak? Ini fi'il mudhari' marfu' bid dhammah kerana dia tak ada jazam dan nasab. Betul tak? Lepas tu ini kita kata huwa. Lepas tu huma. Huma yang ni jadi zahaba. Ingat, ni alif ni menjadikan dia huma. Okey? Kalau hum, zahabu, ini waw menggambarkan hum, zahabu. Ini yazhaban, ni. Ini ya nakshi lagi. Ini ya lagi. Ini yazhabuna, ya lagi. Ya lagi tanda di fi'il mudhari'. Ini alif tanda musanna, betul tak? Ini waw tanda jamak. Kalau ini marfu' dengan apa? Bunyi lain. Okey, tu aja betul. Marfu' dengan kokal nun. Itulah. Dengan kokal nun. Orang Pilah kata kan, kokal nun. Okey, betul tak? Ni tengok ni. Ni. Sebab apa saya takut terkilan pergi Mekah tapi tak dapat nak cerita. Ya, yazhaban ni marfu' dengan subut nun boleh?
Okey, bila kita taruh lam, dia jadi majzum, boleh? Majzum dengan hazaf nun, boleh? Itu jangan keliru bila kita deri besok. Boleh? Boleh tu? Okey. Begitu juga yazhabuna. Yazhabuna marfu' dengan nun juga. Tapi ini subut nun juga ataupun sobut nun. Subut tu ni maintain nun. Bila taruh lam dia jadi mazum buat nun ganti alif. Itu jangan lupa tu. Okey, jangan lupa tu. Okey, lupa? Okey. Izhab. Ini fi'il amar. Cara tak jangan dulu pada ustaz. Tak. Kalau tidak tak suka kan. Orang YouTube ni, orang tengok dia suka dia. Malam ni tak ada joke, dia boleh kata tak ada joke pula. Malam okey. Bila kita nak buat fi'il amar, kita ambil balik zahaba ni, letak sini, boleh? Za, ini fa, ini ain, ini lam, letak alif. Lepas tu, okey, kalau dia ain dia baris atas, alif baris bawah. Betul tak? Okey. Okey, kita ambil contoh. Kalau talaba lubu. To baris depan. Okey, letak balik sini, talaba, letak alif, letakkan baris depan jadi lub. Ini kaedah fi'il amar yang biasa kita belajar. Okey, ini kaedah biasa. Okey, bila ain baris atas, alif baris bawah. Ini samalah. Bila ain baris depan, alif baris depan. Okey. Begitu juga kalau kita tengok perkataan na'imah. Yan amu. Jadi apa dia dia punya fi'il amar dia? In'am ke an'am? In'am. Bersuka-sukalah kamu. Okey, ya je? Betul je? Betul. Saya tak risau pasal pakar saya di depan. Okey. Kadang kita silap juga. Ya, okey. Ya. Okey. Izhab. Ini kaedah yang mudah untuk buat. Ada lagi satu, kalau ain bagi bawah. Bawah. Cuba satu ain bagi bawah. Ya. Hasibah. Alimah. Okey. Alimah. Ya'lamu. Ini ain bagi atas. Lam bagi atas. Bagi bawah. Okey. Hasibah. Yahsibu. Ada yahsabu kan? Kalau yahsibu, dia ambil balik ni. Sibah. Ihsab. Betul? Ihsib. Balik cari ya. Ihsib. Tuan Haji, ihsib. Kataan hasibu ni dia special sikit. Dia special sebab dia ada dua. Dia ada 3. Tiga? Tengok 3. Satu lagi? Hasibah. Bagi atas. Yahsabu. Pada ayat yahsabu annama lahu akhradah. Dia ada 3 kan? Lagi Tuan Haji? Yahsibu sini? Yahsabu ni? Kata saya yahsubu. Ada ya? Nanti saya cek lagi Ustaz. Tak apa. Tak apa. Ada yahsubu. Kalau tak silap. Tapi 2 ni memang ada lah. Ini pada yahsabu annama lahu akhradah. Okey. Tak apa, nanti Tuan Haji Mano akan buat. Sebab apa, kalau boleh masa saya tak ada ni, concentrate pada fi'il, sebab balik besok saya nak analisa ayat fi'il. Yakzibu. Yakzibu. Betul. Okey. Daraba. Yakzibu jadi
Boleh tak kita buat hukuman, kita buat peraturan bahawasanya bila ain baris atas dengan baris bawah, dia pakai hamzah baris bawah. Boleh? Yang lain tu baris depan. Okey. Macam Ustaz macam jalasa ya Ijlis. Ijlis. Kalau ain baris atas baris bawah, hamzah dia baris bawah. Okey. Ada apa nak tanya? Cik Jahari jangan risau. Nanti saya balik Mekah besok, kita pergi Kuala Pilah. Bincang-bincang sambil mengajar Ya? Oh, Soman. Ya? Pindah bila? Saya bila Cik Jahari mula mari, dia punya dis jalan dah kat mana. Padahal saya tolong pindah barang dia. Masa dia pindah dekat Ballot Street. Nombor berapa Ballot Street, ingat tak? Nombor dia dekat Citabil ya. Baru saya balik. Kadang kita ada orang yang bila jumpa pasal malam, kat mana? Kat mana? Lepas tu bila balik baru ingat tak? Sebenarnya Ustaz lah tak cam. Maknanya baru jumpa petang dia tak cam dah. Itu memang teruk sangat tu. Saya dengan Cik Jahari dah 10 tahun, 15 tahun dah. Tahun 80? 6. 94 saya bagi second time. 94 tu. Okey, kita berhenti cakap ini dan saya mohon maaf tuan-tuan puan. Terpulang tu ajalah aku tanya nak buat. Maksud saya analisa fi'il madi, mudhari' dan amal. Mana cara baca dia. Lepas tu saya balik besok. Saya nak kuatkan apa tu tamyiz. Maknanya hari tuition lah Ustaz. Ya, tuition lah. Tuan Haji buatlah kalau macam ni pun tak apa. Macam Hari malam ni, malam. malam ni. Malam ke Tuan Haji nak buat hari Ahad, hari apa tu Ahad biasa pun boleh. Hari Ahad kita dah ada tuition Ustaz. Untuk sini. Tak apa buatlah. Kalau nak buat tuition tajuk ni boleh. Cuma saya balik besok, saya nak buat hal dengan tamyiz. Tapi daripada ayat fa'il. Ya. Ya. Maaf oleh ajli. Tuan Haji buat kat sini ya. Dia nak malam tu. Dua hari tak apa. Jangan cuti, rugi. Sebab hari Ahad mah. Tak apa, buatlah. Tuan Haji. Buat kami je. Tak apalah Haji. Betul lah. Sebab saya nampak anda semua dah boleh jalan dah. Bukan boleh jalan apa, maksudnya dah boleh terjemah, boleh tahu zaraf, tahu semua sekali dah. Okey ke tu Wajah mana nak sangka belajar. Seminggu sekali. Okey. Ada apa nak tanya? Saya tak ada dah. Saya dah pergi dah. Ambil ya. Jadi hari Khamis minggu depan ada ya? Tuan Haji mana? Tuan Haji nak buat tuition ke nak buat apa sama je. Mengajar. Saya balik 10 bulan. Ada balik kelas? Ada balik kelas? Kelas hari Khamis bila? Saya tak sempat lah tu 10 bulan tu. Kan? Ada. Nak start balik tu. Nanti saya beritahu Tuan Haji mana. Tuan Haji apa tu? WhatsApp lah. WhatsApp. Tak apa, nak beritahu tak ada masalah. Aja. Al-Fatihah. Sirata dengan ghairi. Sirata ni dia jadi badal. Maksudnya jalan. Badal kepada
badal kepada as-sirata ni. Ni. Badal mengganti. Jadi kita kata, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kami jalan. Jalan yang lurus ni kita kata sifat lah. Naat kan? Jadi jalan macam mana? Jalan. Ini to explain further. What is jalan yang kita minta? Jalan yang lurus tadi, jalan yang engkau memberi keberkatan kepada mereka. Dan ghairi ni naat pula. Naat. Sebab apa naat? Tengok dia perkataan lain. Sebab dia kata bukan. Naat ni explaining the same thing. Maknanya jalan yang kau beri nikmat bukan jalan yang kau tak suka. Okey? Jadi benda yang sama je. Kalau dia kata naat, badal, benda semua tabik belaka. Sebab tu saya kata kategori sebagai tabik. Tak ada beza banyak. Ya. Maknanya, wahai Tuhanku, tunjukkan kami jalan yang betul. Jalan macam mana? Jalan yang engkau beri nikmat ini badal. Okey, alaihim. Lepas tu ghairi ni dia menceritakan, ya. Dia menceritakan tentang apa tu? Tentang explain further what is about jalan yang engkau beri nikmat tu. Mana jalan yang bukan yang kau marah. Ghairi tu jadi naat pula. Okey, naat badal semua di bawah tabi'. Okey, betul tak? Waladhalin, tengok dia. Okey. Dan bukan jalan orang yang sesat. Tengok ni, ini ataf pula. Maktuf. Ataf maktuf sama tak dengan tabi'? Sama je kan? Lebih kurang je. Nanti besok kita terang dengan detail beza antara empat. Ataf, tabi', badal dan taukid dengan detail. Ya, insya-Allah. Okey. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi fa'fili fa innahu la yaghfiru dzunub anta birahmatika ya hayyun ya qayyum ya zal jalal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim wa la tu'akhizna bil 'azaimi wal karim. Rabbi shfina min kulli da, Rabbi shfina min kulli da, Rabbi shfina min kulli da. Ya Allah, sembuhkanlah kami daripada segala penyakit, wa afina min bala, dan hindarkan kami daripada bala bencana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah, amin. Qabbalallahu minkum.